Okey, selamat malam semua. Disebabkan daripada pihak kerajaan kata kita tak boleh ada online learning. Tapi walaupun untuk tahap universiti. So untuk elakkan isu, saya tidak mengadakan online learning, tapi saya buat rakaman ni supaya pelajar boleh tengok pada bila-bila masa dengan YouTube link yang saya bagi. So untuk sesi ini saya akan terangkan tentang topik kedua fizik tingkatan 5 iaitu elektrik. Okay. So ada 4 atau 5 subtopik bagi elektrik. So pertama sekali kita akan tengok badan elektrik dan pengaliran charge. Okay. So ni sebagai pendahuluan. So saya dah percaya semua dah tahu tentang elektrik. So bayangkan situasi sekarang, kalau tak ada elektrik, kita memang tak boleh hidup. Okay. Malam gelap, tak ada internet dan sebagainya. Okay. Kita walaupun duduk di rumah, tapi kita tak boleh buat apa kan. Termasuk kita ada kelas secara online. Okay. Jadi daripada dua gambar ini, kita nampak sebenarnya elektrik memang terlibat. Okay. Sama ada lampu ataupun kilat. Okay. So kenapa ada kilat? Saya rasa you dah belajar pada masa PT3, iaitu melalui geseran. Okay, geseran daripada awan. Okay. So bila ada geseran, apa yang berlaku adalah, so kalau kita ada geseran macam awan, so dia akan berlaku penyusunan semula ataupun pengacauan. Okay. The disturbing of the arrangement of the charge. Okay, kenapa ada charge? Sebab daripada kimia kita dah belajar, kita ada neutron, proton dengan elektron. So kita ada charge positif, kita ada charge negatif. So bila saya ada dua awan ni, dia tergeser. Okay, tergeser. So apa yang berlaku adalah susunan zarah-zarah akan dikacau. Bila dikacau, so dia akan menyebabkan tiba-tiba ada sekumpulan proton atau positive charge akan terkumpul di atas, atau sekumpulan elektron akan terkumpul di bawah. So bila ada pengacauan ataupun geseran ini, dia akan menyebabkan terdapat pengaliran charge. Okay, pengaliran charge. So ini adalah satu fenomena. Okay, percikan charge ataupun kalau besar itu adalah kilat. Okay. So daripada topik ini, kita akan tengok beberapa hasil pembelajaran. So first, kita dapat nyatakan hubungan antara pengaliran elektron dan arus. Okay. Kedua, apa itu arus elektrik? Okay. Kalau you ingat daripada Form 4, okay, bab 1, ada 5 kuantiti asas yang kamu dah belajar. Okay. Pak Jing makan ayam sedap. Pak itu panjang, Zik itu jisim, mak tu masa, ayam tu arus elektrik, dan akhir sekali suhu. Okay. So kita dah tengok panjang, jisim, masa, suhu. So arus elektrik adalah kuantiti ataupun konsep yang kita nak tengok sekarang. Dan apakah itu medan elektrik? Okay, itu adalah apa yang kita nak tengok. Dan kita nak belajar macam mana melakarkan garis medan elektrik. Okay, medan elektrik. Dan apakah kesan dia? Kesan medan elektrik ke atas charge. Dan kita cuba menyelesaikan masalah melibatkan charge dan arus elektrik. Okay. So, charge elektrik. Apakah itu charge elektrik? Okay, so ada dua jenis charge. Okay, iaitu satu adalah proton positif. Okay, manakala elektron adalah negatif. So, dua-dua ini kamu sudah belajar semasa kimia, silibus kimia Form 4 bab 4. Okay, unit bagi charge adalah coulomb. Okay, so nampak coulomb C ini adalah nama orang. Okay, huruf besar nama orang. Okay, unit bagi charge adalah coulomb. So kalau satu elektron dia berapa charge? Sebenarnya dalam kalkulator pun ada. Okay, tapi tak apa. So kalau negatif, so negatif 1.6 dalam 10 negatif 19 coulomb. Kalau satu proton dia adalah positif.
Okay. Nilai dia adalah sama, cuma satu negatif, satu positif. Okay. Boleh dijana dengan banyak menggunakan penjana Venn diagram. Okay, Venn diagram, saya rasa you pernah tengok. Okay, kalau you pernah tengok cerita Mr. Bean, you mesti tahu apa itu penjana Venn diagram. Okay, sampai rambut boleh berdiri. Okay, so nanti saya akan tunjukkan. Okay, sekolah kita pun ada tapi dah rosak. Okay, so objek bercharge positif apabila charge positif melebihi charge negatif. Okay, bahan bercharge negatif apabila charge negatif melebihi charge positif. Okay, itu maksudnya kalau satu objek dia charge positif, bukan maksudnya dia tak ada charge negatif, bukan. Okay, contoh kalau handphone ini dia ada 7 proton dan 6 elektron. So 7 positif, 6 negatif. So tinggal satu positif. So keseluruhan dia adalah charge positif. Okay, jangan keliru. Bukan maksudnya dia tak ada negative charge, bukan. Sebab positive charge lebih daripada negative charge. Begitu juga kalau untuk bahan yang bercharge negatif, bukan maksudnya tak ada proton. Dia ada proton, cuma proton dia sedikit. Okay, tapi charge negatif dia lebih banyak. Oleh itu, positive charge lebih kurang daripada negative charge. Kalau objek neutral, maksudnya kalau contoh 6 proton, 6 elektron. So maksudnya mereka dah cancel whereas each other. So objek itu akan tak ada charge. Dan charge yang sama akan menolak seperti positif dengan positif. Okay. Lelaki dengan lelaki akan sama tolak. Okay. Tak akan suka antara satu sama lain. Okay. So charge yang berbeza akan menarik. So kalau lelaki dan perempuan dia akan tertarik antara satu sama lain. Okay. So apa jadi dengan neutron? Okay. Neutron sebenarnya neutron boleh tertarik kepada kedua-dua. Okay. Positive charge dengan negative charge. So kalau benda yang neutral, positive charge pun boleh tarik. Negative charge pun boleh tarik. So you bayangkan neutron macam apa? Macam ponda, macam aqua. Okay. Dia akan tarik kedua-dua. Okay. Tapi dalam konteks ini kita tak akan bincang tentang objek neutral ataupun neutron. Okay. Okay. So untuk ini penjana Venn diagram ini adalah gambar dia. Okay. Ini macam dia satu spera yang besar. Okay. So apa dia punya struktur? So kita ada roda dekat dalam. Okay. So tujuan dia untuk menjana charge elektrik. Okay. So biasanya adalah positive charge. So apa yang berlaku adalah so bila motor telah di on, so gelang getah akan sebenarnya pusing. Dia akan berjalan. Bila berjalan dan bila kita ada sambungkan dengan sumber, so apa yang berlaku adalah dia akan akan menyebabkan charge elektrik akan dihasilkan. Okay, contohnya positive charge. So penjana Venn diagram, penjana maksudnya generate. Okay, dia akan generate apa? Generate charge. Okay, so sekarang saya akan cuba tunjukkan satu video yang berkaitan dengan penjana Venn diagram. Okay. Okay, mana dia? Okay, this one. Okay. So dia adalah penjana elektrik. Okay. So dia dapat menghasilkan elektrik yang sangat besar. Okay. Sehingga voltan yang besar. Okay. Kita akan bincangkan voltan nanti pada topik yang kedua. Okay. So dia dinamakan sebab nama orang saintis ini. Okay. So apa yang berlaku adalah so bila kita dah dapat janakan, so charge positif ini dia akan cuba tersebar keluar di permukaan kubah logam ini. Nah, you tahu semua positive charge dia akan cuba jarak antara satu sama lain sebab dia punya charge dia sama. Okay. So kita ada satu gelang getah. Okay, ataupun kita panggil belt. Okay. So lepas itu di sini kita ada satu dia macam sikat. Okay, sikat comb.
Okay. So dia akan cuba buat geseran dengan gelang getah. Okay. Dekat sini pun sama ada, juga ada satu sikat. Okay. Sini kita panggil penerima. Okay. Yang ini dia akan disambungkan ke kubah logam itu yang spera itu. Okay. So motor ini dia akan pusing, gelang getah akan cuba pusing. So di sini kita akan ada charge. Okay. Kita akan ada charge sebab daripada sumber elektrik. Okay. So kita akan menembakkan semua charge positif sehingga ke sini akan kepada kubah logam. So bila masa berlalu, semakin banyak positif charge akan tersebar dekat permukaan. Okay. So bila dah banyak, kita akan nampak ada udara-udara yang akan di sekeliling. Okay. Udara yang di sekeliling ni, apa yang berlaku adalah bila mereka dekat, mereka akan di-ionize. Okay. Pengayonan maksudnya, kalau contoh saya bagi satu contoh. Kalau orang yang positif, okay, you dekat dengan dia, so lama kelamaan you akan jadi positif juga. Okay, sebab you dapat pengaruh daripada dia, sebab dia positif. So sama juga, kalau udara di sini, dia dekat dengan sini, so lama kelamaan dia akan diionkan. Diionkan menjadi charge positif juga. Okay, jadi charge positif. Okay. So ini bencana ini adalah untuk menghasilkan charge elektrik. Okay, charge elektrik. Okay. So kita tinggal balik kepada kita punya topik. Okay, seterusnya. Okay. Tapi jangan risau, biasanya dia tak akan tanya. Okay, dia tak akan tanya. So ini adalah dia punya cara operasi. Okay. So bila motor hidup, dia akan pusingkan gelang getah. So gelang getah akan bergeser dengan roda. Okay, roda. So dia akan menjadi bercharge positif. Okay. So charge positif ini dia akan dibawa oleh gelang getah ke kubah logam. Okay, ke kubah logam. So lama kelamaan kita akan banyak charge positif. Okay. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya adalah bila kita on-kan ini, kita cuba sambungkan dengan ammeter. Okay. Saya akan terangkan ammeter nanti. Ammeter adalah satu alat untuk ukur arus elektrik. Okay. So bila kita sambungkan dengan ammeter, kita nampak ada jarum terpesong. Okay, ini maksudnya ada kehadiran arus elektrik. Okay, saya nak betulkan sikit. Tadi saya cakap salah. Okay, sebenarnya dia bergantung. Ada generator, macam video tadi kan, dia sambung dengan sumber elektrik. Okay, yang ini kita tak. Okay, biasanya apa yang kita buat, kita melalui geseran, kita dapat hasilkan charge. Okay, kita hasilkan charge secara manual. Okay, bukan maksudnya kita sambung dengan elektrik. Tapi ada juga yang ada sambung. Okay, so yang penting daripada ini kita nak tahu bahawa sebenarnya kita dapat menghasilkan charge elektrik. Okay, so apabila logam spera ini dia cuba dekat dengan kubah logam ini, so kita akan dapat ada percikan. Okay, so ini disebabkan pengaliran arus elektrik. So the word electrostatic. Okay, electrostatic. Electro maksudnya elektrik. Static maksudnya dia tidak bergerak, bergun. So saya percaya, okay, selalunya kalau biasanya kamu mesti pernah perasan atau pernah rasa keadaan percikan electrostatic. Okay. Satu contoh yang senang. Ini adalah pembaris. Okay, pembaris. Dan sini ada kertas. Okay, saya letak kertas. So apa yang saya nak buat senang saja. Bila saya cuba buat geseran antara kain dengan
pembaris. Kemudian saya nampak, kertas dapat dilekat. Kenapa dapat dilekat? Okay, so ini menunjukkan ada elektrostatik. Apa maksud dia? Maksudnya, bila saya melakukan geseran, apa yang berlaku pada pembaris meter? Okay, ini pembaris meter, pembaris. So, dia akan menyebabkan sesetengah positive charge terkumpul di bahagian sini. Lepas tu, sebahagian negative charge terkumpul pada bahagian lain. So, bila pada masa tu, dia tiba-tiba pada masa yang singkat, dia dapat tarik. Okay, tarik kertas yang charge yang lain. Okay, charge yang berlawanan. So, kita tahu bila charge berlawanan, dia akan tarik. Okay, so sementara itu dia dapat tarik pada kertas. Okay, contoh lain, kalau mungkin kadang-kadang you turun dari kereta, okay, you cuba pegang pintu, dia akan rasa sakit. Okay, atau you pergi shopping, you tolak troli, lepas tu you terlanggar dengan kawan kamu, akan rasa ada percikan. Okay, itu semua adalah disebabkan elektrostatik. Kita cuba tengok satu lagi a very interesting video. Okay. Okay. This one. Okay. Okay. So sini dia tak ada sumber elektrik. Dia cuma melalui dia punya motor. So bila ada geseran, dia akan menghasilkan charge. Okay, menghasilkan charge. Okay, so saya dengan cepatnya. Okay. So kamu akan cuba nampak ada percikan. Yes. Okay, sini nampak tak ada percikan. So percikan ini dia sebenarnya bermaksud ada pengaliran charge. Okay, pengaliran charge. Okay. So you see, sini adalah pengaliran charge. Okay. Okay. Dan sebenarnya kalau kita cuba sentuh, seperti you nampak Mr. Bean, sebenarnya kita punya lampu akan terbang. Okay. Okay. So, kalau you nak tahu lagi, boleh tengok video. Okay. Kita sambung kepada PowerPoint. Okay. Tapi jangan risau, yang ini biasa dia tak akan tanya lah. Okay. Sebab dia cuma nak buktikan bahawa ada pengaliran charge. Okay. So ini adalah yang penting kesimpulan. So charge boleh bergerak atau dipindahkan. So pengaliran charge elektrik dalam konduktor akan menghasilkan arus elektrik. Ini adalah poin yang penting. Okay. So kita kembali kepada sini, arus elektrik. So apa maksud arus elektrik? So bila saya kata apa maksud arus air, okay, water current. So maksudnya air, zarah-zarah air dia sedang bergerak. So arus elektrik maksudnya dia ada pengaliran charge. Okay, charge dapat dialihkan. Okay, so dia adalah kadar pengaliran charge elektrik melalui suatu konduktor. Okay, you cuba tengok perkataan kadar. Okay, kadar. Kadar apa maksud dia? Maksudnya speed. Okay, bila ada tentang speed dengan masa, so dia mesti ada formula berkaitan dengan masa. Okay, so kita ada formula I itu adalah arus elektrik sama dengan Q. Q itu adalah charge. Okay, jumlah charge yang ada. Okay, per masa. Okay, per masa. So unit dia adalah ampere. Okay, ampere. So dalam konduktor banyak elektron bergerak bebas. So kenapa konduktor boleh mengalir elektrik? Sebab dia ada banyak elektron bergerak secara bebas di sekeliling. Okay, so untuk elektron dia akan mengalir ke arah yang bertentangan dengan arus elektrik. So kalau elektron dia daripada negatif kepada positif. Tapi kalau untuk arus elektrik daripada positif ke negatif. Okey, saya ulang. So kalau elektron mengalir daripada negatif ke positif.
Tapi untuk arus elektrik daripada positif mengalir ke negatif. Okay. So unit adalah ampere. Ini kita dah belajar form 4 bab 1. Okay. Okay. So pengiraan. So sekiranya microammeter yang disambung pada kubah logam menunjukkan bacaan 30, ini simbol apa? Simbol dia microampere. Okay. Microampere sama dengan berapa? Okay. Berapa? Darab 10 kuasa negatif 6. Okay. Negatif 6 ampere. Dan unit, bukan, simbol adalah I. Okay. Berapakah jumlah charge yang mengalir melalui ammeter dalam masa 5 saat? So, 5 saat. T adalah 5 saat. 5 saat. So, kita nak cari Q berapa. So, formula I sama dengan Q bagi T. Q bagi T. So, Q sama dengan I darab T. Okay. I darab T. So, bila kamu cuba darabkan I dengan T, kamu akan dapat jawapan. Dan unit dia adalah, charge adalah kolom. Okay, C. Jangan keliru dengan darjah Celsius ya. Ini adalah C besar saja. Okay. Ataupun unit lain adalah AS. Kenapa AS? Unit untuk arus elektrik adalah A. Unit untuk masa adalah saat. So AS pun boleh. Okay. Jika setiap elektron membawa charge sebanyak 16 darab 10 negatif 19 coulomb. Hitung bilangan elektron yang mengalir melalui microammeter dalam masa 5 saat. Okay, so charge ini setiap elektron. Okay, sebenarnya ini salah 1.6. Okay, 1.6 bukan 1.16. Okay, so berapakah elektron yang mengalir melalui microammeter dalam masa 5 saat? Okay, so setiap elektron membawa charge. Okay, so maksudnya satu elektron dia membawa charge ini. Okay, so satu lagi formula Q sama dengan N E, di mana N adalah bilangan. Okay, berapa bilangan dia? Dan E adalah charge elektron. Okay, charge elektron. N darab 1.6 darab 10 negatif 19. Okay. So, bila kita ada dua elektron, so dia akan darab 2. Kita ada 10, dia akan darab 10. Okay. So, sekarang masalah dia, kita tak tahu Q berapa, jumlah charge berapa. Okay. Tapi kalau kita ikut daripada soalan ini, okay. So, kalau you dapat jawapan ini, so contohnya, kamu kira jawapan. Okay. Jawapan berapa C. So, berapa C sama dengan N darab 1.6 darab 10 negatif 19. So, you carikan berapa bilangan dia. Okay, berapa bilangan dia. So, kalau you cuba buat, jawapan dia adalah 30 darab 5, 150, 150. So, 1.5 darab 10 negatif 4. Okay, so kamu cuba bagikan 1.5 darab 10 negatif 4 bagi 1.6 darab 10 negatif 19. Okay, so kamu akan dapat jawapan berapa. Okay, berapa elektron yang ada. Okay, itu adalah bilangan. Okay, so ada dua formula yang you kena tahu. Q sama dengan IT, Q sama dengan NE. Di mana N adalah berapa bilangan dia. Okay, berapa bilangan dia. Okay. Okay, alright. So kita tengok next. Okay, seterusnya adalah medan. Okay, medan elektrik. So daripada form 4 bab 2, kita dah belajar tentang medan graviti. Okay, so contohnya kalau saya cuba cuba jatuhkan atau lepaskan handphone ini, dia akan jatuh. Sebab apa? Sebab ada medan graviti daripada pusat bumi. Pusat bumi akan tarik
Okay, semua objek kepada arah dia. Okay, so begitu juga untuk medan elektrik. So medan dia maksudnya kawasan. Okay, it's an area. Kawasan yang mengalami daya elektrik yang bertindak ke atas charge. So kenapa dia akan tertarik? Sebab ada satu daya. Okay, daya yang menyebabkan dia pergi ke sana. Kenapa lelaki suka perempuan? Sebab ada daya cinta. Okay, daya cinta yang menyebabkan lelaki pergi ke perempuan. Okay, itu saya punya contoh lah. Okay, tapi jangan tulis dalam exam. Okay, kenapa objek akan jatuh? Sebab ada daya graviti yang tarik objek ke arah pusat bumi. Itu maksud dia. Okay, so medan elektrik bergantung kepada garis. Okay, so garis daya, semakin banyak garis daya elektrik, semakin kuat medan elektrik. Okay, so biasanya kita akan lukis garis, okay, yang mewakili medan elektrik. Okay, so kalau you tengok, untuk charge negatif, dia akan tunjuk ke dalam. Okay, ini adalah satu contoh saja. Okay, sebenarnya ada beribu-ribu, beratus ribu garis medan. Okay, tapi kita hanya lukis contoh saja. Okay, dan sebenarnya kamu pastikan dia adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. That means, sorry. Okay, that means kalau kita cuba lukis dekat point sini, dia adalah 90 darjah. Dekat sini pun 90 darjah pada permukaan. Okay, bukan suka-suka nak lukis macam ni, tak. Okay, dia kena 90 darjah dan dia adalah garis lurus. Okay, garis yang straight, bukan dia bengkok macam ni. Okay, so maksud saya dia lurus kat depan. Okay, bukan maksudnya you suka-suka macam ini, bukan. Okay, nanti kita tengok. Okay, dan begitu juga untuk positive charge. Okay, dia akan bertindak keluar. Okay, keluar. So ingat, charge yang positif dia baik, kita cuba memberi apa yang baik. Okay, so akan keluar. Kalau yang jahat, kita cuma terima saja. Okay, terima, kita tak mau bagi orang lain. Okay, so dia akan masuk. So bila ada positive charge dengan negative charge, so positif akan cuba keluar. Okay, keluar bertindak. Lepas tu negative charge dia akan cuba masuk. So yang keluar akan tertarik ke negatif. Okay, so ini adalah satu kombinasi bila ada positive charge dengan negative charge. Okay. Dan sebenarnya kalau kita cuba sambungkan, dia sebenarnya dari sini ke sini. Okay, dia satu lengkung yang besar. Okay, sebenarnya ini adalah satu lengkung yang besar. Okay, satu lengkung yang besar. Okay, like this. Okay, like this lah. Ini contoh lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok prinsip untuk melukis garis daya elektrik. Okay. So kalau positif dia akan keluar. Kalau negatif dia akan masuk. Garis daya elektrik lebih tumpat di sekeliling jasad yang mempunyai bilangan charge yang banyak. Ini maksudnya kalau dia lagi banyak charge, so that means dia lagi banyak garis. Okay. Lagi banyak garis. So contohnya kalau saya sini positif, 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 positif. So maksudnya dia ada banyak dan dekat. Okay, dia akan keluar, 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 keluar. Tapi kalau saya ada macam ni saja, positif, positif, positif. Okay, so dia akan lebih jarak. Dia tak ada banyak sangat dia punya garis. Okay. Okay, dan garis tidak boleh bersilang adalah satu sama lain. Maksudnya, kalau ni positif, ni negatif. Okay, kalau macam ini, okay, saya tak boleh macam ini. Okay, saya tak boleh bersilang macam ini. Tak boleh. Okay, tak boleh. Tidak boleh ada overlapping. Okay, garis daya pada suatu jasad bercharge adalah berserenjang. So, seperti yang saya kata, dia mesti 90 darjah kepada permukaan. Ini adalah permukaan. So, bila saya lukis macam ini,
So that means here is 90 degree. Kalau dekat sini, saya tak boleh lukis macam ni. Tak boleh. Salah. Saya kena lukis macam ni. 90 degree. Okay, itu maksud dia. Okay. 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 Untuk ini, saya tak akan tunjuk banyak. So, ini cuma nak tunjukkan bahawa ada medan elektrik. Okay, medan elektrik. So, bila kita cuba, ini gambar ni kamu boleh hafal. Okay, so kalau kita ada satu positive charge, dia akan tersebar keluar. Kalau ada negative charge, dia akan masuk. Kalau kita ada satu positif, satu negatif, dia akan bergerak dengan garis lurus daripada positif kepada negatif. Tapi kalau kita ada dua negatif, so you nampak, okay, dia akan tolak antara satu sama lain. So dekat bahagian sini, okay, dekat bahagian sini, dia akan jadi kosong, tak ada charge. Okay, so yang lain dia akan cuba tolak. Okay, tolak antara satu sama lain. Dan kamu kena ingat, arah mesti betul. Okay, arah ni mesti betul. Okay, kalau untuk positive charge, sama saja. Cuma tukar arah ni kepada keluar. Keluar, keluar, keluar. Semua keluar. Okay, ini pun keluar. Tapi bentuk dia sama. Dia bentuk dia sama saja. Okay, seterusnya. Okay, tadi adalah point. Okay, faham tak? Point, satu charge. Yang ni, dia, okay, ini adalah positif. Yang sekarang kita ada elektron. Elektron maksudnya satu keping. Okay, macam pembaris ini, satu keping. Okay, satu point dengan satu keping ni. Okay, so negative charge dengan positive plate. So ingat positif semua akan cuba keluar. Okay, keluar. Okay, tetapi ingat mesti 90 darjah. Okay, 90 darjah. So ini cara dia. Okay. So yang dekat luar, dia akan cuba masuk ke dalam. Okay, masuk ke dalam. Okay, untuk terbalik, positive charge akan cuba tertarik ke negative plat. Okay, cuma arah yang berbeza. Okay, kalau kita ada dua plat yang berlainan charge, okay, so dia akan lurus straight seperti ini. Tapi untuk hujung ni, apa yang berlaku? Dia akan lengkung. Okay, lengkung. Kenapa? Sebab sebenarnya kalau di hujung dia akan ada lebih banyak charge. Okay, lebih banyak charge. So bila lebih banyak charge, dia akan cuba jump. Okay, cuba buat lengkungan. Okay. So ini adalah bentuk-bentuk kamu kena ingat. Okay. So ini adalah kesan medan magnet terhadap bola polistrin. Okay. So saya tunjukkan satu video. Okay, satu video sebab kita tak tahu nanti kita ada masa tak untuk buat semasa naik sekolah. Okay. So kita cuba tengok ada dua. Okay. So kapasitor ni kita akan belajar bab 4. Tapi saya yakin mungkin pelajar AK atau JKT sudah belajar. Okay. So maksudnya ada satu positive charge dan negative charge. Okay. So ini adalah pingpong ball. So apa yang berlaku adalah, so bila saya letak di tengah-tengah antara plat positif dan plat negatif. Okay. So apa yang akan berlaku? Okay. So kita tengok. Okay, you nampak ada getaran. Okay, kenapa ada getaran? Sebab pingpong ball ini bila dia dah mulai terkena pada charge positif, dia akan apa? Dia akan ada semua charge positif. Okay, bila saya terkena plat positif, saya akan ada charge positif sekarang. So bila charge positif dengan plat positif dengan positif saya akan tolak. So kalau bayangkan macam mana? Okay, so kalau ini adalah kertas ataupun bola, okay, bola. So bila terkena positive charge,
positif plat, so dia akan jadi positive charge. Okay, positive charge dengan positif, so apa yang berlaku dia akan tolak. Okay, tolak sampai ke sini. Sekarang dia akan sentuh pada plat negatif. So bila dekat negatif plat, dia akan menjadi negatif. Sebab banyak sangat negatif kat sini. So semua positifnya dia akan dikeluarkan. So sekarang bola akan menjadi negative charge. So bila dekat dengan plat negatif, dia akan tolak ke plat positif. So sekarang bola akan menjadi positive charge. Okay, lepas tu tolak lagi. Tolak jadi dekat dengan plat negatif. So bila kita asyik ulang, so kita nampak situasi seperti ini. So bola akan bergetar. Okey, akan berayun dengan sangat cepat. Kamu nampak sebenarnya ada percikan. Ini maksudnya ada pengaliran charge. Okey. Satu lagi, apa yang berlaku pada kalau kita cuba buat dekat lilin. Okey. So sama, satu adalah charge positif, satu adalah negatif. So kamu cuba nampak apa yang berlaku pada lilin adalah nyalaan lilin ini, api dia akan cuba terpisah pada dua. Okey. Dia macam tertarik kepada dua ujung. Okey. So apa maksud dia? You see. Api dia ada positive charge, ada negative charge. So apa yang berlaku adalah dia macam lama-lama. Kenapa? Sebab dia akan tersebar kedua. So charge positif akan cuba tertarik kepada charge negatif atau plat negatif. Charge negatif akan cuba tertarik kepada plat positif. So that's why api itu dia ada positive charge, ada negative charge. Dia akan cuba tersebar kepada dua. Okay. Yes, you see that? Okay. So, tetapi ada satu point yang sangat penting, iaitu kalau kita cuba zoom, tengok apa yang berlaku pada api adalah, okay. So, nyalaan lilin akan mengayunkan molekul udara di sekelilingnya menjadi ion positif dan ion negatif. Okay. So, ion positif akan ditarik kepada plat negatif. Ion negatif akan ditarik kepada positif. Okay. So, akan terbagi kepada dua. Tetapi, lebih kepada plat negatif. Okay. Apa maksud dia? Hal ini disebabkan oleh ion positif lebih besar jisimnya berbanding ion negatif, menyebabkan ion positif lebih perlahan ditarik oleh plat negatif. Okay, sebab positif dia sangat besar. Okay, jisim dia lebih besar daripada elektron. So apa yang berlaku adalah dia akan nampak lebih banyak tertarik kepada plat negatif. Okay. Ion positif lebih besar jisim. Okay, sorry. Maksud I, dia lebih besar, so lebih perlahan untuk ditarik. Okay, so kita akan nampak lebih nyata, lebih signifikan pada ion negatif. Okay, saya ulang. Saya cuba struktur balik. Okay. So, nyalaan lilin terbahagi kepada dua bahagian, tetapi lebih kepada bahagian plat negatif. Okay, so plat negatif, ion positif yang tertarik. Okay, ion positif yang tertarik. Okay, so apa yang kita nampak adalah sebab ion positif lebih besar jisim. Okay, so ion positif lebih perlahan ditarik oleh plat negatif. Okay, so kita akan nampak ada rama-rama. Okay, dia bentuk macam rama-rama. Okay. Alright. Okay, so kita tengok balik kepada yang ini bola polystyrene. Okay, so apabila bola polystyrene menyentuh plat negatif, so bola tersebut menerima charge. Okay, so contoh dia ke negatif, so akan terima charge negatif. So bila sama charge dia akan tolak ke positif.
Kalau positif, dia akan menjadi charge positif. Lepas tu tolak lagi. Okay, so dia akan mengalami daya tolakan secara berulang. Okay. Okay. So akhir sekali, apakah aplikasi dia? So contohnya mengalir petir pada bangunan. Okay. Or we call saya lupa apa nama dia. Okay, untuk mengelakkan kilat. Lepas tu kita ada rantai logam pada lori tangki, pembersih udara elektrostatik, penyebur cat elektrostatik. So semua ini adalah berkaitan dengan konsep charge elektrik. Okay. So ini adalah contoh dia. So apa yang berlaku adalah dia cuba mengalirkan charge yang berlebihan kepada kita punya bumi. Okay. So bumi adalah satu konduktor yang baik. Okay, konduktor yang baik. So dia dapat channel ataupun dapat mengalirkan charge yang berlebihan ke lantai. Ke lantai. Okay. So ini adalah summary tentang ataupun kelas tentang 2.1. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya lagi. Okay. Dan untuk next seterusnya saya akan bagi latihan, kamu boleh cuba buat, nanti saya akan juga upload video untuk tutorial. Okay, sekian sahaja. Terima kasih.